Assalamualaikum dan salam sejahtera. Budak-budak Perikatan Nasional berkata, satu undi untuk Anwar Ibrahim ialah satu undi untuk Ahmad Zahid Hamidi. Ini kerana sekiranya Pakatan Harapan menang pilihan raya ini dan Anwar Ibrahim naik jadi Perdana Menteri, maka Anwar akan tentukan yang kes-kes terhadap Zahid ni akan ditarik balik atau akan digugur. Dan ini termasuk kes baru. Kes LCS di mana Zahid terlibat dengan rasuah sebanyak 20 hingga 25 juta Sing dollars ataupun lebih kurang 70 hingga 80 juta ringgit Malaysia. Kes ini dalam siasatan, laporan pun hampir siap dan sebulan atau 2 bulan lagi laporan ini boleh dihantar kepada Peguam Negara untuk Zahid ditangkap dan di-charge di bawah kesalahan terima rasuah. Dan mengikut laporan bukan saja Zahid terima tapi Zahid demand, Zahid meminta dan jumlah 20-25 juta Sing tu ialah jumlah yang Zahid minta. Mula-mula dia orang nak bagi kurang tapi Zahid tak mau. Zahid minta 20 hingga 25 juta Sing. Dan duit ini telah dibayar oleh Baustad dan mereka mengguna 3 layer, 3 lapisan syarikat untuk transfer duit. Akhirnya duit itu ditransfer ke Singapura. Dari money changer Singapura dia mari balik Malaysia melalui money changer Malaysia dan duit tu dia bayar ke Zahid. Semua bukti cukup, the paper trail, money trail pun semua ada. Dan sekiranya Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri, maka Zahid sangkut. Zahid's only hope cuma satu saja untuk Zahid terlepas, iaitu Anwar jadi Perdana Menteri dan Anwar akan tentukan yang kes ini tidak akan ke mana. So this is apa yang dicerita oleh pemimpin atasan, pemimpin barisan, pemimpin perikatan dan juga pemimpin Pakatan Harapan. Dan Mahathir pun tahu dan Mahathir pun telah dedah isu ini. Mahathir pun telah cerita yang sekiranya Anwar jadi Perdana Menteri, maka Zahid akan terlepas. Tapi kalau Anwar gagal jadi Perdana Menteri, maka Zahid sangkut dan Zahid akan masuk penjara. Susah Zahid nak lepas kes baru ini sebab dia punya bukti kukuh, dia punya money trail semua ada dan susah Zahid nak menafikan yang dia minta 20 hingga 25 juta Sing dan telah pun terima duit tersebut. So this is the issue now. The issue is, boleh ke mereka nak bagi UMNO menang? Boleh tak mereka bagi bukan saja UMNO menang tapi UMNO menang besar? Kalau UMNO betul menang besar, seperti Lokman Adam duk kata UMNO akan menang besar, maka Ismail Sabri Yaakob kekal sebagai Perdana Menteri. Sebab Ismail Sabri is the poster boy. Dan telah diumum yang Ismail Sabri akan jadi Perdana Menteri. Satu cara saja untuk menyekat Ismail Sabri jadi Perdana Menteri iaitu UMNO tidak menang pilihan raya. UMNO kalah pilihan raya. Dan sekira UMNO kalah pilihan raya, maka UMNO akan perlu membentuk kerajaan, satu kerajaan perpaduan atau unity government dengan satu parti lain atau satu gabungan lain. Dan mengikut laporan yang diorang telah terima, pucuk pimpinan atasan semua dah terima, tidak ada satu gabungan yang akan menang cukup kerusi untuk bentuk kerajaan. Semua gabungan, 5 lah kalau masuk Sabah dan Sarawak, semua akan menang minoriti, bukan majoriti. Jadi sekiranya nak bentuk kerajaan, kena 2 atau 3 gabungan bergabung di bawah satu kerajaan perpaduan ataupun unity government. Dan latest report yang saya terima pagi ini, yang leading sekarang ni gabungan ialah Perikatan Nasional. Saya pun terkejut, saya dengar laporan terkini. Perikatan Nasional is number 1,
Pakatan Harapan is number 2. Yang ketiga ialah Barisan Nasional at the bottom. Dan of course lah, kita ada 2 gabungan Sabah dan Sarawak, one each. Dan sekiranya Sabah Sarawak kedua-duanya bergabung di bawah satu East Malaysian Coalition ataupun North Borneo Coalition, maka mereka boleh naik ke tingkat ketiga dan barisan akan jatuh bawah ke tingkat keempat. Bermaknanya number 1 is Perikatan, number 2 is Pakatan, number 3 is East Malaysia or North Borneo Alliance, dan di bawah sekali ialah Barisan Nasional. So kemungkinan besar sekiranya Barisan Nasional nak juga bentuk kerajaan, Barisan Nasional kena setuju bergabung dengan mana-mana gabungan yang mendapat minoriti yang terbesar, bukan majoriti, minoriti yang terbesar. Dan setakat ini, hari ini, minoriti yang terbesar ialah Perikatan Nasional. Bermaknanya kena satu gabungan baru atau unity government di antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Ataupun Barisan Nasional boleh juga buat satu gabungan baru dengan Pakatan Harapan. Dan ini bermaknanya no Anwar, no DAP itu akan menjadi cerita dongeng. Anwar dan DAP akan menentukan masa depan Barisan Nasional. So kalau Barisan Nasional masih nak bentuk kerajaan, dia kena pilih di antara unity government dengan Perikatan Nasional atau unity government dengan Pakatan Harapan. 2 tu saja. And the problem now is gabungan GTA tu kita tidak tahu lagi, tapi mereka tidak akan wipe out. Mereka akan menang beberapa kerusi. Dan oleh kerana Dr. Mahathir terlibat dengan GTA, Dr. Mahathir mungkin boleh main peranan untuk membawa 2 gabungan di dalam satu unity government bersama dengan GTA. Bermaknanya 3 gabungan, GTA dan lagi 2. Barisan, Pakatan ataupun Perikatan. Dan sudah tentu North Borneo Alliance ataupun East Malaysian Alliance akan join mana-mana satu gabungan yang berjaya membentuk kerajaan. Whichever coalition managed to form the unity government, Sabah Sarawak ataupun East Malaysia Alliance atau North Borneo Alliance akan menyertai kerajaan. It's going to be very complicated. Satu situasi yang sangat-sangat rumit dan sangat-sangat keliru. Tapi oleh kerana matlamat dia ialah untuk menentukan Ismail Sabri tidak menjadi Perdana Menteri untuk satu penggal lagi selepas pilihan raya. Dan siapa jadi Perdana Menteri ialah orang yang akan boleh membantu Presiden UMNO untuk tidak masuk penjara. Maka this complication is lagi dahsyat, even worse, because dia punya agenda ni very narrow agenda. Agenda dia bukan broad agenda tentang kestabilan ekonomi atau kestabilan politik, political stability, economic stability. Dia punya consideration is very narrow, iaitu menentukan Zahid tak masuk penjara. That makes it very complicating, sebab di dalam satu agenda begitu narrow, begitu kecil, agenda personal, maka banyak kompromi perlu dibuat. A lot of compromises must be made, and oleh kerana the main factor is Zahid jangan masuk penjara. So with that in mind, expect a very difficult post-GE negotiation. Bermaknanya malam 19 hari bulan ini, banyak telefon lah, negotiation lah, lobbying lah akan berlaku supaya mereka boleh mencari satu formula di mana satu kerajaan perpaduan atau unity government boleh ditubuhkan, dan untuk menentukan yang this unity government ataupun Perdana Menteri yang akan dilantik melalui unity government tersebut ialah orang yang akan menentukan Zahid tidak masuk penjara. And there is a very difficult formula to come up with.
Jadi kita tunggu seminggu lagi, kita tengok. Tapi number one priority is make sure Ismail Sabri Yaakob tak continue sebagai Perdana Menteri. Make sure that Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri. Dan banyak collateral damage perlu dibuat sebab collateral damage tersebut ialah necessary evil. Satu pengorbanan yang perlu dibuat walaupun bukan untuk kepentingan rakyat, oleh kerana ada very narrow agenda dan agenda untuk orang-orang tertentu. Assalamualaikum, salam sejahtera.